Kehidupan liar di Malaysia. Hari ini kami akan membentangkan tentang orang utan. Tahukah anda, manusia dan orangutan berkongsi DNA sebanyak 97% dan mempunyai ciri-ciri fizikal yang serupa. Orangutan merupakan satu-satunya spesies maus besar di Asia. Ia bersifat arboreal dan merupakan haiwan terbesar yang hidup di atas pokok. Di dunia, orangutan jantan dominal dengan berat mencecah 140 kg atau lebih. Boleh dikenali dengan struktur muka yang lebar. Orangutan menggunakan tangannya yang panjang dan kuat untuk menggayuh di atas pokok. Ia juga boleh tergantung di atas pokok untuk mencari makanan. Orangutan memakan lebih 300 jenis tumbuhan di hutan, termasuk kulit batang pokok, daun-daun dan buah-buahan yang meliputi 60-90 daripada makanannya. Oleh kerana orangutan makan banyak buah-buahan, ia berperanan untuk menyebarkan biji benih. Orangutan amat penting untuk memastikan kepelbagaian genetik tumbuh-tumbuhan, lalu menjaga kesihatan sesebuah ekosistem. Disebabkan orangutan banyak menghabiskan masanya di pokok, orangutan turut membina sarangnya di atas pokok untuk melindungi dirinya dari haiwan pemangsa dan juga sebagai tempat tidur. Ia dibina menggunakan dahan, ranting dan dedaun. Selepas mengawan, orangutan betina akan meninggalkan pasangannya kerana orangutan jantan tidak menjaga anaknya. Anak orangutan sangat bergantung kepada kasih sayang ibunya untuk terus hidup, dan untuk beberapa tahun pertama, ia akan berada dalam tanggapan ibunya menelusuri kanopi hutan. Anak orangutan akan bersama ibunya sehingga 6 hingga 7 tahun. Sepanjang tempoh penjagaan, anak orangutan akan mempelajari kemahiran kehidupan daripada ibunya. Disebabkan tempoh penjagaan anak yang lama, orangutan betina mungkin akan melahirkan seekor anak sekali dalam tempoh 8 tahun. Kadar pembiakan yang rendah ini ditambah dengan faktor kemusnahan habitatnya menyebabkan populasinya terancam. Apakah punca kepupusan orang utan? Aktiviti manusia seperti pembalakan haram dan penerokaan kawasan hutan telah dilakukan oleh ahli-ahli pembalak yang tidak bertanggungjawab akan kehidupan alam semula jadi. Ini kerana manusia memerlukan suatu kawasan untuk pembinaan bangunan-bangunan pencakar langit. Sebab pembinaan bangunan-bangunan pencakar langit hanya semata-mata untuk mengagungkan lagi imej bagi sesebuah negara. Selain itu, kawasan tersebut digunakan untuk pertanian bagi pokok kelapa sawit dan pokok getah. Sebab permintaan tinggi oleh negara-negara Asian. Ini kerana kualiti bahan mentah yang berkualiti dan sangat bermutu tinggi. Di samping itu, kerana penebangan pokok secara tidak terancang akan menyebabkan sumber makanan semula jadi bagi orang hutan semakin berkurangan. Malah, pemburuan haram juga adalah punca kepupusan orang hutan, kerana ia akan menyebabkan bilangan orang hutan semakin sedikit dan akan menyebabkan spesies orang hutan akan pupus. Di pasaran gelap, orang hutan diseludup dan perdagang untuk dijadikan perhiasan. Ini kerana permintaan yang tinggi oleh pereka fashion untuk membuat pakaian fashion yang menarik berdasarkan orang utan. Misalnya, kulit orang utan yang berbulu dapat dijadikan sebagai pakaian dan karpet. Manakala tulang orang utan pula dapat dijadikan cincin, gelang dan hiasan dinding. Selain itu, orang utan juga dijadikan haiwan belaan kerana beberapa orang mempunyai cita rasa bahawa orang utan ini sangat lucu untuk dibela sebagai haiwan peliharaan. Dan akhir sekali, orang utan juga dijadikan sebagai menu estetik. Ini kerana para penggemar akan makanan eksotik akan mempunyai cita rasa ingin mencuba makanan baharu yang berasaskan orang utan. Apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah perkara tersebut? Antara langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah perkara tersebut adalah dengan membersumbangan atau derma kepada badan atau agensi berkaitan dengan perlindungan akan hidupan liar seperti orang utan. Selain itu, menguatkan kuasa undang-undang supaya mereka tidak akan melakukan perkara yang menyebabkan kepupusan orang hutan. Sebagai contoh, membayar wang sebanyak RM10,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-dua sekali. Seterusnya,
membuat kempen kesedaran dan supaya masyarakat kita akan lebih prihatin akan kehidupan liar. Akhir sekali, mewujudkan tempat pemeliharaan bagi orang utan. Sebagai contoh, orang utan Sepilok di Sandakan, Sabah. Ia bertujuan untuk menghulurkan bantuan kepada orang utan dari ancaman kepupusan. Sebagai contoh, untuk menambahkan lagi bilangan orang utan dan melindungi orang utan daripada haiwan pemangsa dan pemburu.